Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 2021, analisis ini dijalankan berdasarkan data kajian pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019 yang mengambil kira pendapatan isi rumah termasuk peratus gaji dan upah, struktur pekerjaan, prestasi ekonomi mengikut sektor, demografi isi rumah serta nilai bantuan yang diberikan oleh kerajaan sepanjang tahun 2020. Majoriti isi rumah mengalami penurunan dalam pendapatan yang mana kebanyakan isi rumah daripada kumpulan berpendapatan tinggi beralih kepada kumpulan berpendapatan rendah. Pada tahun 2020, terdapat tambahan sebanyak 12.5% isi rumah berpendapatan kurang daripada 2,500. Selain itu, 20% isi rumah daripada kumpulan M40 telah berpindah kepada kumpulan B40 dan bagi kumpulan T20, pula sebanyak 12.8% daripada kumpulan ini telah beralih kepada M40. Insiden kemiskinan mutlak mengikut negeri pula menunjukkan Sabah mencatatkan peratusan tertinggi iaitu 25.3%, diikuti oleh Kelantan yang mencatatkan peningkatan ketara dalam kemiskinan daripada 12.4% kepada 21.2%, dan diikuti oleh Terengganu daripada 6.1% kepada 12%. Hubungan rumit antara rangkaian sosial dan kemiskinan menggariskan kesan yang mendalam antara hubungan sosial ke atas kesejahteraan ekonomi dan peluang, kerana rangkaian sosial berfungsi sebagai sumber penting untuk individu yang menghadapi kesukaran ekonomi. Rangkaian menyediakan sokongan maklumat, akses kepada peluang dan bantuan emosi. Bagi mereka yang berada dalam kemiskinan, rangkaian sosial boleh berfungsi sebagai jaringan keselamatan, menawarkan sokongan semasa krisis kewangan, menyediakan petunjuk pekerjaan atau membantu keperluan asas. Sebaliknya, rangkaian yang terhad boleh mengengkang peluang dan mengekalkan kitaran kemiskinan dalam komuniti tertentu. Kemiskinan merupakan satu isu yang berbilang dimensi dan meluas, di mana satu keadaan yang dikenali oleh kekurangan harta benda, sumber dan peluang yang diperlukan oleh individu atau masyarakat untuk menikmati tahap kehidupan yang mencukupi. Ia melampaui sekatan kewangan, merangkumi kekurangan akses kepada pendidikan, penjagaan kesihatan, tempat tinggal, keselamatan makanan dan perkhidmatan penting. Kemiskinan tidak terhad kepada satu dimensi pendapatan, tetapi ia memanifestasikan dirinya dalam semua domain kehidupan seperti perumahan, pendidikan dan kesihatan. Walaupun kemiskinan berlaku dalam berbagai bentuk di seluruh dunia, kesan-kesannya adalah mendalam secara universal dan memberi kesan kepada jutaan orang di seluruh dunia. Namun itu, kemiskinan tidak semata-mata tentang ketiadaan kewangan. Ia mewakili penindasan sistemik terhadap hak asasi manusia yang mendasar dan martabat. PBB telah mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan yang dicirikan oleh kekurangan teruk keperluan asas manusia termasuk makanan, air minuman yang selamat, kemudahan sanitasi, kesihatan, tempat tinggal, pendidikan dan manfaat. Ia bukan sahaja bergantung kepada pendapatan tetapi juga kepada akses kepada perkhidmatan. Walau bagaimanapun, kesan kemiskinan merangkumi dimensi sosial, budaya dan psikologi. Objektif lapangan ini ada dua, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti hasil potensi berkaitan modal insan, modal sosial dan politik serta modal ekonomi kehidupan responden. Yang kedua ialah mencadangkan intervensi yang berkaitan bagi membantu responden untuk meningkatkan kefungsian sosial. Responden merupakan seorang wanita yang bernama Suraya binti Sulong yang lahir pada 4 April 11 tahun 1983. Beliau berumur 40 tahun pada tahun ini. Puan Suraya merupakan seorang yang beragama Islam dari kaum Melayu. Status perkahwinan beliau adalah beliau telah berkahwin. Status pendidikan formal pula, beliau pernah bersekolah dan tahap pendidikan yang tertinggi adalah Sijil Pelajaran Malaysia iaitu SPM. Beliau mempunyai pekerjaan iaitu membuat kuih. Pendapatan pekerjaan utama adalah sebanyak RM50 sehari. Beliau tidak mempunyai jumlah jam bekerja yang tetap kerana beliau mengambil tempahan kuih daripada orang. Sekiranya terdapat tempahan, beliau akan bekerja. Sekiranya tiada tempahan, beliau tidak akan bekerja. Dan beliau tidak mempunyai sebarang pekerjaan sampingan dan beliau juga tidak merokok. Puan Suraya mempunyai penyakit kencing manis. Beliau menerima rawatan daripada hospital kerajaan. Beliau tidak mempunyai sebarang status kekurangan upaya. Kategori perumahan beliau pula adalah flat atau apartment. Dan maklumat rumah kediaman tersebut mempunyai 3 bilik, 1 dapur dan 2 teras. Responden mempunyai 6 orang anak. Anak pertama bernama Nur Amirah Samaria yang berusia 20 tahun yang mempunyai sijil tinggi komisioner. Anak kedua beliau adalah Ahmad Abdul Halim yang berusia 16 tahun yang mempunyai tahap pendidikan tertinggi iaitu sekolah menengah. Anak ketiga beliau bernama Nur Aisyah Syukriya yang berusia 12 tahun yang masih bersekolah di sekolah rendah. Manakala anak keempat beliau bernama Nur Atika Sofia yang berusia 10 tahun yang juga berada di sekolah rendah. Anak kelima Puan Suraya bernama Nur Aminah Soleha yang berusia 6 tahun yang masih berada di prasekolah, dan anak keenam Puan Suraya iaitu anak bongsu bernama Ahmad Abdul Salam yang berusia 4 tahun
yang juga masih berada di Tabika. Bagi modal insan yang ada pada responden pula, beliau berkemahiran dalam memproses makanan dan keusahawanan kerana beliau merupakan seorang penjual kuih di kawasan kediaman beliau. Beliau juga minat dalam bidang pertanian dan kraftangan namun tidak mahir kerana tiada pendedahan yang berterusan. Responden juga pernah menyertai program latihan berdasarkan pertanian dan motivasi yang diadakan di kawasan perumahan beliau. Berdasarkan hasil temubual ini, pengkaji dapat melihat keadaan persekitaran di sekitar Puan Suraya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pengkaji mendapati Puan Suraya memiliki hubungan yang baik dalam komuniti di sekitar beliau. Bagi hubungan luar komuniti, Puan Suraya hanya berhubungan baik dengan anggota JKK sahaja kerana beliau merupakan bekas anggota JKK. Namun begitu, menurut beliau, semenjak pertukaran pucuk pemimpin JKK, beliau kurang bergaul dengan anggota JKK. Hal ini kerana perbezaan pendapat dan pandangan politik. Hasil temubual bagi hubungan luar komuniti organisasi, pengkaji mendapati bahawa Puan Suraya hanya memiliki hubungan dengan beberapa organisasi yang memiliki kemampuan untuk membantu keluarga beliau. Baiklah, dalam bahagian pemilikan aset kecil, responden hanya mempunyai kenderaan motor untuk bergerak. Manakala untuk pemilikan aset besar pula, responden mempunyai rumah sewa, kediaman milik sendiri. Seterusnya, untuk aktiviti ekonomi, komersial, responden hanya berniaga untuk menyara hidupnya dan anak-anak dan pendapatannya dianggarkan RM50 setiap hari. Seterusnya, dalam bahagian perbelanjaan bulanan, responden tiada simpanan dan akan menggunakan pendapatannya untuk makanan, perubatan, sewa rumah, bil air dan bil elektrik, barang memasak dan juga internet untuk anak-anaknya belajar. Jadi jumlah perbelanjaan dianggarkan sebanyak RM1,300. Responden berasa terbeban dan memerlukan bantuan untuk menyara hidupnya dan juga keluarga. Berikut merupakan intervensi bagi mikrosistem. Cadangan intervensi mikro yang boleh membantu individu iaitu Puan Suraya atau kumpulan dalam situasi kemiskinan antaranya adalah dari segi pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan kemahiran seperti menyediakan latihan kemahiran yang sesuai adalah langkah penting dalam menyokong peningkatan peluang pekerjaan dan kebebasan kewangan. Dengan menyediakan latihan kemahiran yang diperlukan, individu boleh membangunkan kemahiran yang relevan dengan permintaan pasaran kerja yang sentiasa berkembang. Selain itu, cadangan intervensi mikro yang lain pula adalah bantuan kewangan termasuk inisiatif utama yang bertujuan untuk menyediakan sokongan langsung kepada individu atau keluarga yang berada dalam keadaan kemiskinan. Melalui langkah-langkah seperti pemindahan tunai langsung, program ini menyediakan bantuan kewangan terus kepada mereka yang menghadapi keperluan mendesak, mewujudkan bantuan ekonomi segera. Intervensi mesosistem ialah satu tindakan atau program yang menumpukan pada tahap yang lebih luas dalam sistem sosial. Ia menyasarkan hubungan dan interaksi antara pelbagai mikrosistem. Maklumatnya adalah untuk mengukuhkan atau mengubah hubungan antara mikrosistem untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan individu atau kumpulan dalam konteks sosial yang lebih besar. Contohnya, melibatkan program sekolah dan keluarga, pembangunan rangkaian komuniti, pemerkasaan komuniti, perkongsian industri dan pendidikan, latihan kepimpinan komuniti dan program pembangunan ekonomi tempatan. Intervensi mesosistem perlu diwujudkan dengan mempertimbangkan keperluan dan ciri-ciri konteks sosial, melibatkan pelbagai pihak secara aktif dan bertujuan untuk mencipta perubahan yang positif dan mampan di peringkat sosial yang lebih luas. Seterusnya adalah makro. Antara cadangan intervensi makro yang pertama adalah dasar pendidikan inklusif yang bertujuan untuk merapatkan jurang pendidikan dengan langkah konkret. Usaha ini termasuk memastikan akses pendidikan yang sama rata untuk semua lapisan masyarakat supaya setiap individu berpeluang untuk memperolehi pendidikan tanpa diskriminasi. Selain itu, dasar ini juga melibatkan penyediaan kewangan, bantuan atau subsidi untuk kos pendidikan. Selain itu, dengan adanya dasar kesihatan sejagat adalah asas utama untuk mewujudkan sistem kesihatan yang inklusif dan adil. Dengan melaksanakan sistem kesihatan yang berpatutan dan mudah diakses oleh semua, dasar ini bertujuan untuk menyediakan perlindungan kesihatan yang menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat. Langkah konkret termasuk menyediakan asas perkhidmatan kesihatan, ubat-ubatan dan vaksinasi secara percuma atau pada kos yang sangat rendah. Kesimpulannya, intervensi mikro dan makro menawarkan pendekatan yang berbeza untuk menangani masalah sosial dan ekonomi. Dalam konteks result intervensi mikro, pendidikan dan latihan kemahiran adalah asas utama untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan kebebasan kewangan. Sebaliknya, dalam konteks result intervensi makro, dasar pendidikan inklusif dan sistem kesihatan sejagat bertujuan untuk merapatkan jurang di peringkat nasional. Pendekatan bersepadu yang menggabungkan intervensi mikro dan makro boleh menciptakan penyelesaian yang lebih holistik dan berkesan untuk menghadapi cabaran sosial dan ekonomi. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Nana nak jadi. Ada minat? Ada minat? Minat Nana aku tangan aku. Dia ada minat tapi tak mahir lah.
Kena kalau saya. Kalau untuk tanaman komersial tak? Tak Biasa minat. masak lah. Macam masak juga. Dia tak minat untuk tanam tapi tak. Masak-masak pun. Kalau kita ni, ni memang tak boleh langsung kita macam